Dari dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan bahawa wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air segala sesuatu yang hidup. Jadi apabila kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai dua bahagian, zahir dan batin. Zahir diistilahkan sebagai jasmani, batin diistilahkan sebagai rohani. Jadi kedua-dua tu diuji. Zahir dan batin kita ni diuji dengan hidup dan mati. Allah Ta'ala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Ta'ala menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu. Ujian jasad, maksudnya Allah Ta'ala dah kurniakan kepada kita jasad yang hidup. Maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga jasad tersebut. Maka sekiranya kita bunuh diri, hukumnya haram. Sekiranya kita makan racun, hukumnya haram. Sekiranya kita tak menjaga kesihatan diri kita, hukumnya haram. Kerana kita merosakkan sifat hayat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada jasad tadi. Itu dia panggil ujian. Jadi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menguji juga rohani manusia, hati manusia dengan keadaan hidup dan mati. Jadi ada keadaan hati yang hidup, ada keadaan hati yang mati. Jadi untuk mengekalkan kehidupan jasad kita ni, maka kita perlu minum air. Kita perlu makan. Jadi Allah Ta'ala nyatakan, aku jadikan air sebagai sebab kepada jasad yang hidup. Jadi dalam masa yang sama, rohani kita juga memerlukan kepada air. Rohani kita juga memerlukan kepada minuman. Jadi persoalannya, air untuk jasad kita maklum. Maksudnya kita ada air daripada hujan, air daripada laut, air daripada sungai, pelbagai sumber air, mata air dan seumpamanya. Cuma persoalannya, air untuk rohani. Air yang diminum oleh rohani manusia, di manakah air tersebut diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kembali kepada yang Imam Ghazali bagi tahu tadi, sebab utama yang Allah Ta'ala mengurniakan kurniaan kepada manusia ialah tawaduk. Maksudnya merendah diri. Apabila kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah hati tersebut menjadi tempat takungan air ghaib daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali Nabi bagi tahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tempat-tempat takungan di kalangan ahli-ahli yang Allah Ta'ala ciptakan di bumi. Jadi di manakah tempat takungan air rohani bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi kata, wa aniyatu rabbikum. Tempat-tempat takungan air rohani bagi Allah Subhanahu wa taala, jawapannya ialah qulubu, hati-hati ibadihi salihin. Hati-hati kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Ajibah radhiyallahu taala anhu, sekiranya kita dah mengetahui air kerohanian, air minuman rohani dimiliki oleh kekasih-kekasih Allah di dalam hati-hati mereka, maka persoalannya macam mana kita nak mendapatkan air tersebut? Maka tak ada cara melainkan Ibnu Ajibah berkata, bisuhbati haula, dengan kamu bersahabat dengan mereka. Maksudnya semakin dekat kita dengan mereka, semakin kerap aktiviti kita bersama mereka, maka hati kita akan dikurniakan dengan air, minuman kerohanian daripada hati mereka. Sebab hati mereka tadi ialah tempat takungan, sebagaimana yang Nabi bagi tahu di dalam hadis ini. Dan daripada hati mereka tadi disalurkan air tersebut kepada hati orang yang bersahabat dengan mereka, orang yang beradab dengan mereka, orang yang berkhidmat kepada mereka, orang yang ikhlas kepada mereka. Maka barulah hati tadi hidup. Maksudnya hati orang yang bersahabat dengan mereka tadi hidup. Jadi sekiranya kita mementingkan kehidupan rohani, sekiranya kita mementingkan menghidupkan hati kita, maka kita wajib bersahabat dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah inilah yang kita doa, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Hamba-hamba Allah yang soleh yang bertebaran di seluruh dunia.